Mana-mana manusia pun tak ada. Bayi ni pun dengan teknologi yang ada pada hari ini, tak ada lagi manusia yang boleh melakukan seperti mana yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dibawa melintasi angkasa lepas itu tanpa bantuan pernafasan oksigen. Itu begitu. Tapi kapal atmosfera bumi kalau tak ada oksigen mati dia on the spot. Kan? Tapi Nabi SAW dibawa melintasi langit sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibawa menziarahi syurga dan neraka tanpa alat pernafasan oksigen. Itulah antara bukti-bukti kemukjizatan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini insya-Allah surah kita akan adakan satu ceramah khas, jemput penceramah khas. Nanti penceramah ini akan menguraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini dengan lebih terperinci. Dan apakah pengajaran, iktibar, ibrah yang boleh diperoleh daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau begitu, hadis yang kita masih bicarakan bermula kuliah lepas memang kena sangat kita sambung dalam bulan Rajab, kerana hadis ini berkaitan dengan sifat integriti yang tajuk yang diberi oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini, Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit yang diriwayatkan oleh Sayyidina daripada Sayyidina Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kita dah cerita sekerat, ada lagi sekerat tak habis. Kita cerita sekerat, tapi kita mula pun kita ambil sikit lah, kita ambil terus dia sampai ke bahagian yang pertama tu. Tak baik kita huraikan kembali. Kita huraikan bahagian yang kedua. Baik. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Nanti Rasulullah SAW pernah memberitahu kami dua buah hadis, yakni mengenai dua kejadian yang akan berlaku. Ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Sesungguhnya saya telah melihat peristiwa pertama, sedangkan saya menanti peristiwa yang kedua. Rasulullah SAW memberitahu annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Bahawasanya Nabi Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Kemudian turunlah Al-Quran, maka orang-orang itu melalui mengetahui melalui panduan Al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan As-Sunnah. Jadi sifat amanah ini diceritakan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca mula tadi. Kan, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu menaikkan amanah itu, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kan, orang yang boleh menerima amanah itu berikan pada dia amanah. Macam cikgu jaga kamera sampai 2 biji. Apa amanah yang diberi pada cikgu untuk imam kita? Kamera saya pun nak jaga pula. Saya pun nak jaga kamera dia. Kalau dia mati ke lah, mungkin dia akan mati sekitar 8.20, ada lagi 6 minit atau 8.25. Apa nak tolong jaga? Takkan saya nak jaga, saya duduk sini. Baru-baru ni satu masjid tak ada siapa yang boleh paksa saya bangkit daripada kursi saya. Saya dah betul balik. Adik yang jubah kelambu boleh kot, kursi pun ada kot, boleh tu, boleh. Tengok kat jam tu, kalau 8.20 lebih tu bolehlah berhenti kamera ustaz. Kalau dia dah sampai 29 minit 50 saat tu, dia akan automatik berhenti, kena tekan balik on. Boleh? Kita cakap kat dia mati dulu, nak tidur.
Kita cakap kat dia tu, dia makin Allah. Kemudian ada lagi hadis Nabi menyebut tentang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ada perkara yang diamanahkan, dan setiap kamu bertanggungjawab atas amanah yang kamu jaga. Kullukum ra'in. Ra'in itu memelihara, menjaga. Kamu adalah penjaga. Macam kita lah, lelaki kan, apa amanah yang Nabi beri kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang individu, sebagai seorang, kalau dah berkahwin, seorang suami, kalau dah ada anak, sebagai seorang bapa, kalau dalam kehidupan sebagai seorang pekerja. Apa jawatan kita kalau kita ketua, sebagai seorang ketua, kalau kita penyedia amanah, tanggungjawab amanah sebagai penyedia. Dia ada anak-anak buah di bawah dia. Kalau peniaga ada kaki tangan dia, pekerja-pekerja dia, macam Abang Taufik ada pekerja-pekerja dia, pekerja-pekerja dia tu. Kita jadi bos, okay, ada pekerja kita menjaga pekerja kita, itu amanah kita. Kalau guru di sekolah, anak-anak murid di sekolah, itu amanah kita. Kalau sebagai anggota polis, menjaga keselamatan rakyat, masyarakat yang ada dalam kawasan yang kita jaga, itu semua amanah kita tu. Kalau ustaz bertugas dalam PDRM, penghayatan Islam warga PDRM itu, tanggungjawab kita tu. Itu Nabi SAW kata, orang perempuan ni mudah sangat nak masuk syurga. Dia jaga 4 benda je. Semayang dia, ibadah dia, taat pada suami dia, jaga harta suami dia, jaga maruah suami dia. 4 benda ni kalau dipelihara, masuk syurga. Masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang disuka. Atau orang perempuan mudah sangat nak masuk syurga. Tapi Nabi kata kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Empat benda nak jaga, tapi nombor 1 okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni susah nak cakap. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi panduan tentang amanah ni ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW wa'adil thumma hadathana an raf'il amanah faqal yanamu ar-rajulu nawmata fatuqbatul amanatu min qalbi. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Lalu baginda bersabda, seseorang itu tidur sekali tidur, lalu diambilnya amanah itu dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Fayazallu asaruha mithla waqti. Apa makna? Maknanya amanah. Ada manusia yang memandang remeh kepada pentingnya amanah dalam kehidupan, pentingnya integriti dalam kehidupan. Itu maksud dia. Kerana remeh. Amanah ni bukan satu benda yang berat dalam diri dia. Saya memikul amanah yang berat ni. Boleh. Bukan lagi kamera nak kena buati. Kamera je lah, kamera handphone tak apa, di jalan terus dia live, dia takkan berhenti. Saya dia akan berhenti. Tak tolong lah. Aku tak tahu minit, tapi saya rasa dah 20 minit lebih. Hampir 29 minit, hampir setengah jam. Sekarang 8.19. Mungkin ada dalam 2 minit.